tinggalkan Rasul, taat pada Al-Quran, kita tinggalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka taat kepada Allah tak terpakai. Dan kalau kita taat kepada Nabi saja, kita meninggalkan Allah, maka taat kita kepada Nabi juga tidak terpakai. Dia mesti berkawan rapat antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengapa kita mempelajari Rasul? Mengapa kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang keduanya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kita selagi mana yang pertama kita kena letakkan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kepada siapa? Bukan kepada isteri kita, bukan kepada anak-anak kita, bukan kepada pekerjaan kita, tapi cinta yang kedua itu mestilah diletakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya, mengapa kita mempelajari sirah adalah untuk kita wujudkan rasa cinta yang tidak hanya sekadar di bibir. Kita boleh sebut kita sayang kepada anak-anak kita, isteri kita sebab mereka hidup dengan kita. Mereka adalah ahli keluarga kita. Maka rasa cinta dan kasih sayang itu dia wujud dengan sendirinya tanpa perlu ada paksaan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita hampir 1400 tahun lebih. Lama dah. Nak tunjuk apa pun, peninggalan pun dah tak ada. Pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah ditutup, sudah disimen. Kita intai pun bukan kita nampak apa-apa pun. Kita lalu dekat makam Rasulullah, kita intai ada lubang kecil tu, kita tengok tu bukan tengok makam, kita tengok adalah kawasan yang disimen sahaja. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah lama meninggalkan kita. Jadi nak wujudkan rasa cinta bukan sekadar hanya di bibir, hanya kita melaungkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi cinta itu hadir adalah dengan kita mengetahui sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi banyak kita tahu sirah, lagi mendalam cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila ada orang dia pergi Mekah, dia pergi Madinah, dia buat umrah ke, dia buat haji ke, bila dia duduk dekat Masjid Nabawi, dia akan termenung lama. Sebab apa? Mengenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada pengetahuan sirah. Dia duduk dekat Masjid Nabawi, dia membayangkan, dia hirup udara, dia kata dalam hati dia, inilah dia mungkin suatu ketika dulu udara yang disedut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia teringat, dia pergi ke Uhud, dia bayangkan di sinilah Nabi bertempur. Dia tak sibuk nak cari jubah, dia tak sibuk nak beli kurma, dia tak sibuk nak beli tasbih. Dia tengok, dia menghayati. Lagi dekat dia nak balik, esok dia nak terbang dah balik ke Malaysia. Mungkin dia orang yang susah. Dia duduk, dia tak balik hotel. Dia duduk dekat Masjid Nabawi, dia duduk kat Masjid Haram, tengok Kaabah, tengok Rasulullah pernah solat di hadapan Kaabah, pernah diletakkan perut unta. Bila dia tengok, dia membayangkan begini rupanya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia sembahyang dekat Mataf tu, dekat kawasan Kaabah tu dengan cuaca yang panas. Beginilah dulu suatu ketika dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dalam keadaan cuaca yang panas. Kita sekarang solat dalam keadaan aircon. Kita solat sekarang dalam keadaan tak ada siapa pun nak ganggu kita, tak ada siapa pun nak pergi sepak terajang kita. Kita solat dalam keadaan aman dengan kapet yang empuk. Tapi bayangkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dahulu hidup dalam keadaan susah, dakwah Nabi dihalang, dan kita akan tengok dan kita akan mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mencintai Nabi. Kita menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang menceritakan tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 63 tahun. Jadi 63 tahun itu adalah jangka kehidupan sirah. Maksudnya tempoh sirah itu 63 tahun. Dalam tempoh 63 tahun ini kita boleh bahagikan kepada dua fasa, iaitu fasa Mekah 53 tahun
kemudian Madinah 10 tahun. Jadi campur jadilah 63 tahun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun kita tengok fasa yang pertama 53 tahun itu terlalu panjang dan Madinah mengambil masa 10 tahun. Tapi bila kita tengok mana-mana kitab sirah dan terutamanya di hadapan saya kitab karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kita akan lihat bahagian yang 10 tahun itu lagi tebal daripada bahagian yang 53 tahun. Kerana apa? Kerana di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar rasul. Nabi merupakan ketua kerajaan Madinah. Nabi juga merupakan suami kepada 8 orang isteri. Nabi juga merupakan ketua agama. Dan di Madinah banyak diturunkan syariat seperti puasa, zakat dan sebagainya. Banyak hukum-hukum yang turun di Madinah. Mengapa saya menggunakan kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri? Yang pertamanya sekali, sekadar pengenalan. Yang pertamanya sekali, kitab Ar-Rahiqum Makhtum ini, karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini merupakan kitab yang diangkat sebagai pemenang. Pemenang apabila Arab Saudi membuat satu pertandingan mengarang sirah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pertandingan ini banyak orang yang masuk, ulama-ulama yang masuk. Selain daripada Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ada daripada Syekh Abdul Salam Hashim Hafiz daripada Madinah. Ada daripada Madinah. Kemudian ada Prof Hamid Mahmud Muhammad Mansur Laimud daripada Mesir. Kemudian ada juga Rektor Universiti Islam Pakistan, iaitu Dr. Nusair Ahmad Nasir. Dan kitab Syekh Safiur Rahman ini, Al-Mubarakfuri ini diangkat menjadi pemenang. Sebab apa? Yang pertamanya, tulisan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini mengambil pendekatan segala maklumat-maklumat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil berdasarkan hadis yang sahih dan juga cerita-cerita sirah yang disepakati. Kemudian Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini berasal daripada India. Dan dia telah diangkat. Nampak walaupun Arab Saudi yang kita tengok dia lebih kepada membangga-banggakan bangsa dia. Tapi dalam penulisan sirah ini dia angkat orang luar daripada bangsa Arab, iaitu orang India, iaitu Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang berasal daripada India, daripada Universiti Salafiyah India, dan dia memenangi hadiah sebanyak 50,000 rial pada ketika itu. Dan kata pengarang kitab Tuan Guru kita Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam penulisan dia, dia kata, sengaja sebelum aku menulis kitab Ar-Rahiqum Makhtum, sengaja aku menulis pendek. Maksudnya sengaja aku tidak menebalkan penulisan aku supaya orang awam mudah dan mendatangkan minat untuk membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada dia kata pendek itu, saya tengok dekat sini ada 688 muka surat. Dan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri pun kata, walaupun aku memendekkan penulisan aku dan meringkaskannya, dan tidaklah pula aku mengurangkan kualiti sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekadar pengenalan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk nak mendatangkan minat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena membaca sirah. Sebab apa? Sebab bila kita tengok dalam peristiwa Rasulullah berhijrah, apabila Nabi sampai di Madinah, semua orang bagi hadiah dekat Nabi. Ada orang bagi hadiah kapet, ada orang tawarkan rumah untuk Rasulullah duduk, ada orang hadiahkan Nabi pakaian. Ada seorang ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni, dia balik rumah dia, dia tengok tak ada apa yang dia nak bagi. Sebab apa? Kuali ada satu je. Kalau bagi kuali, habis kat rumah tak ada kuali. Dekat rumah ada tilam. Kalau bagi Rasulullah tilam, habis kat rumah tak ada tilam. Maksudnya rumah dia barang seadanya sahaja. Dia nampak anak dia. Anak dia siapa?
anak dia Anas bin Malik. Hari ini kita dah tahu satu perkara. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pada ketika itu masih kanak-kanak. Saya nak ceritakan macam mana anak ini boleh cinta terhadap Nabi. Apabila Ummu Sulaim dia balik rumah tak ada apa-apa pun yang dia boleh bagi, dia nampak anak dia, dia kata, "Wahai anakku, Anas, wahai Anas, nak tak khidmat dengan Nabi?" Dia tanya dengan anak dia, "Nak tak khidmat dengan Nabi?" Anak ini kata apa? Dia kata, "Nak, boleh mak, saya nak khidmat dengan Nabi." Bila kita dengar seorang kanak-kanak yang boleh sebut perkataan itu, ibarat apa? Ibarat kita jumpa anak kita, "Nak tak khidmat dengan ustaz ni?" Maksudnya apa? Maksudnya duduk dengan orang tu, berkhidmat dengan orang tu, tukang beli pergi pasar ke, tolong sediakan pakaian, apa-apa sajalah khidmat. Kalaulah nak kita fikirkan Anas bin Malik pada ketika itu kanak-kanak, lebih baik dia sibuk bermain dengan kawan-kawan dia. Macam mana anak ini boleh mudah untuk menerima pelawaan oleh si ibu tadi? Kerana apa? Kerana sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, si ibu ni Ummu Sulaim ini hari-hari cerita kepada anak dia, "Anas, kita ada nabi. Nabi ini duduk di Mekah. Dia menyampaikan Islam." Sebab apa? Masa Rasulullah di Mekah, Nabi hantar Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk berdakwah. Dan penduduk Madinah menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seruan dakwah ini dengan baik. Maksudnya ramai orang masuk Islam. Dan hari-hari dia cerita. Dia kata, "Wahai Anas, kita ada nabi. Nabi ini namanya Muhammad. Dia ni lahir-lahir lagi dah yatim piatu." Nampak tak? Anas ada mak. Rasul kita ni tak ada mak, tak ada ayah, tak ada adik-beradik, tak ada. Jadi hari-hari ditarbiahkan. Kita pun begitu juga. Kalau kita ada anak, hari-hari kita cerita dengan anak kita. Kalau kita ada cucu, hari-hari kita cerita dengan cucu kita. Pasal apa? Pasal Nabi kita. Kenalkan dia dengan Nabi. Sampailah si anak itu boleh menyebut sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut Nabi, perkataan Nabi Muhammad, dia boleh sebut sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya si anak itu faham. Maka sempurnalah pendidikan seorang ayah, seorang ibu terhadap anak itu, iaitu tanggungjawab mengenalkan dia kepada Tuhan dia dan juga mengenalkan dia kepada Rasul dia, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lompat sikit sebab kita nak cerita pasal hijrah. Kita tak akan cerita daripada permulaan. InsyaAllah kita akan tengok perjalanan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada permulaan. Maksudnya sebelum Rasulullah lahir lagi, sebelum Mekah itu wujud lagi, kita akan cerita, kita akan tengok macam mana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan terus back to the future. Back to the future, kembali kepada masa silam, zaman hijrah, iaitu 53 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah pada usia 53 tahun. Sebab apa? Fasa Mekah ambil masa 53 tahun. Kemudian Nabi berpindah ke Madinah 10 tahun yang terakhir, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Selesai. Itu maklumat sirah yang paling mudah untuk kita fahami. Jadi orang tanya bila Nabi berhijrah, jawapannya 53 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Berhijrah ini maksudnya apa? Berhijrah ni selain daripada kita sambut ma'al hijrah, kita mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, kita buat majlis sambutan di peringkat antara bangsa pun, di peringkat Malaysia pun sekalipun, kita sambut ma'al hijrah ini mengenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih dahulu berhijrah. Macam mana Nabi berhijrah? Nabi berhijrah dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah dalam keadaan seadanya. Maksudnya, kalau kita nak faham dalam kehidupan kita, kalau Nabi hidup dalam kehidupan kita, Nabi bagi tahu dekat penduduk surau Al-Kausar hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengarahkan kita untuk berhijrah. Dah mula dah nak berhijrah. Maksudnya, kalau kita nak berhijrah, kita nak kena packing pakaian kita. Nak
tempah lori, nak tempah pengangkutan, kemudian mungkin nak pergi ke Madinah, nak cari pekerjaan, mungkin sebulan sebelum tu dah hantar resume dah dekat mana-mana industri dekat Madinah. Tapi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita faham adalah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sebab apa? Kalau Quraisy Mekah dapat, pemimpin-pemimpin Mekah dapat, maka orang Islam itu akan 3 perkara saja. Yang pertama, dia akan ditangkap. Tak pun ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dia akan diseksa. Kemudian kalau tidak diseksa pun, paling kurang sikit pun dia akan, maksudnya paling rendahlah martabatnya, dia akan dibunuh. Dia akan dibunuh. 3 perkara saja. Jadi untuk nak elak 3 perkara ini, nak keluar berhijrah ni, dia bawa pakaian seadanya saja. Seadanya saja. Maksudnya dia bawa pakaian lebih kurang, dia keluar berhijrah. Sebab apa? Tak nak orang tahu. Kan kalau bawa lori kan, orang kata ni, kerajaan Mekah kata ni nak pergi mana ni? Nak keluar mana ni? Nak pergi mana ni? Nak hijrah Sebab apa? Mereka dah belajar dah dulu daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam pada ketika itu ke Habsyah. Jadi dia dah ada pengalaman. Jadi bila nampak orang Islam keluar bergondong-gondong, bawa pakaian beg besar apa semua, dia dah syak dah, ini mesti nak keluar berhijrah. Jadi mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka, tinggalkan pekerjaan mereka, tinggalkan binatang ternakan mereka, harta mereka. Jadi bila kita tengok, oh tak apalah, harta mereka apa je ada, padang pasir. Orang yang hidup padang pasir, apa je ada, kita tengok pun dengan kemah. Itu yang kita nampak. Itu yang kita nampak. Bila kita nampak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, ianya sama sahaja dalam kehidupan kita. Macam mana kita tengok hari ini orang kaya, begitu dah juga orang kaya yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut satu contoh kekayaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak bagi kita faham bagaimana para sahabat orang Islam dan juga Nabi berhijrah dalam keadaan bersedia meninggalkan harta dan segala kekayaan yang mereka ada. Antaranya siapa? Abdul Rahman bin Auf. Masyhur cerita ini apabila Abdul Rahman bin Auf satu ketika berada di Madinah. Ini cerita selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apabila Madinah tiba-tiba berdebu. Berdebu Madinah. Berdebu Madinah ni bukan sebab ribut pasir. Masa itu Aisyah ada. Aisyah isteri Rasulullah. Dia kata, ni kenapa ni? Apa yang terjadi di Madinah? Orang jawab, ada 1000 ekor unta yang masuk ke dalam Madinah. Unta itu penuh dengan harta, emas dan perak, makanan dan juga barang dagangan Abdul Rahman bin Auf. Berdebu satu. Sebab apa? 1000 ekor unta masuk. Kita kalau tengok orang dalam cerita dulu-dulu pun, orang menunggang kuda berabuk-rabuk pasir tu. Jadi itu baru barang dagangan. Kita nak faham, oh unta je. Kita nak bagi faham lagi, kita tengok hari ini berapa nilai unta. Orang nak buat korban pun, jarang-jarang kita tengok orang nak buat korban unta. Sebab apa? Mahal unta. Itu baru seekor. Ini kita bayangkan 1000 ekor unta. Abdul Rahman bin Auf berserta dengan barang dagangan, berserta dengan emas dan perak, berserta dengan makanan. Ketika itu Aisyah kata, oh, bila dia dengar itu adalah harta barang dagangan Abdul Rahman bin Auf, dia kata apa? Alangkah bagusnya Abdul Rahman bin Auf kalau dia boleh infakkan. Kita dengar pula nak infakkan bukannya seekor unta. Nak ceritalah ni, nak betapa bagusnya kalau Abdul Rahman bin Auf boleh infakkan keseluruhan 1000 ekor unta itu. Nak infak 1000 ekor unta tu, bukannya nak bagi RM30 pun. Kita pun hari ini pun, kita nak letak duit kita dalam wallet kita ada 100.5, nak bubuh RM50 pun, itu pun belum tentu lagi. Ini nak bagi ke semuanya. Bila berita itu sampai ke telinga Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman Auf dengar isteri Rasulullah berkata begitu, maka Abdul Rahman bin Auf kata, kesemua 1000 ekor unta ini, termasuk barang-barang ini, untuk fi sabilillah. Fi sabilillah. Sebab itu kita tak boleh lawan. Kita tak boleh lawan. Sebab itu Nabi puji zaman yang terbaik daripada sudut iman dan juga ibadah adalah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi puji lagi, kemudian zaman sahabat tabi'in.
Kemudian semakin jauh zaman itu daripada zaman aku, maka berkuranglah kualiti iman dan juga ibadah dia. Buktinya apa? Buktinya apabila kita tengok kisah solat. Saya cerita satu saja, solat, ciri-ciri solat umat terdahulu. Umat terdahulu, apabila kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, bila kita dengar Rasulullah qiyamul lail 8 rakaat, kita kata oh boleh go lagi, kita boleh ikut. Betapa rahmatnya Nabi buat 8 rakaat. Kalau kita dengar Nabi qiyam 1000 rakaat, itu menjadi angan-angan je lah buat kita. Angguk je lah, oh 1000 rakaat. Tak ada azam pun nak buat. Jadi Rasul ini, dia rahmat buat seluruh alam. Bila kita dengar 8 rakaat itu, kita boleh ikut lagi. Para sahabat ikut Nabi qiyam. Ikut Nabi qiyam 8 rakaat itu sampai nak subuh. Sampai nak subuh. Bila kita tengok ciri solat itu, satu ciri saja. Para sahabat, kalau solat, Saidina Ali solat, burung datang singgah kat dia. Sebab apa? Menyangka Saidina Ali itu adalah tunggul. Kita kalau solat, lalat hinggap pun tak selesa. Baru nak hinggap, dah kena dah. Baru nak hinggap, dah kena tepis dah. Kita solat, orang tutup aircon. Dalam hati kita lah, orang tengah solat, tutup aircon pula. Tutup kipas pula. Tengah solat ni, habis celaru solat dia. Dalam keadaan masa solat lah, orang tak sedar masa bila dia sujud. Kadang waktu sujud baca Fatihah, tengah Fatihah pergi baca bacaan rukuk. Dia celaru solat, tahu-tahu dia dah tersedar, dia dah bagi salam dah. Tahu-tahu dah Assalamualaikum dah. Sebab itu bila kita tengok iman para sahabat 1400 tahun sangat berbeza. Berbalik pada kisah tadi. Bila kita tengok para sahabat keluar berhijrah dalam keadaan meninggalkan rumah yang dah habis bayar, meninggalkan harta mereka, maksudnya kalau ada sofa ke dekat rumah, ada TV ke 30 inci ke, ada Xbox ke dekat rumah tu, ada pinggan korel ke, maksudnya semua itu ditinggalkan. Tinggalkan kesemuanya. Bawa seadanya pergi berhijrah ke Madinah, sebab itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sahabat yang pergi pindah, yang ikut berhijrah, kalau nak cerita memang banyak. Antaranya salah satunya siapa dia? Kisah Suhaib Ar-Rumi. Ini nama sahabat yang jarang-jarang kita dengar. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni dia adalah orang daripada luar. Daripada luar dia datang ke Mekah, kemudian dia pandai berniaga, lalu dia berniaga. Dan apabila dia menyahut Islam, sampailah satu tahap Rasulullah arahkan berhijrah ke Madinah, untuk pergi ke Madinah. Suhaib Ar-Rumi ni pergi dan orang-orang Mekah pergi kejar dia. Sampailah dia naik satu bukit. Dia kata, dah jangan kejar aku lagi dah ni, jangan kejarkan aku nak pergi hijrah ni, kenapa ni kejar aku ni? Orang-orang Quraisy ni kata apa? Wahai Suhaib Ar-Rumi, ataitana fakiran su'luka. Kamu dulu datang dekat Mekah ni dalam keadaan kamu miskin. Lepas tu kamu dah pandai berniaga, kamu dah pandai dah ada cawangan-cawangan perniagaan kamu dah kaya, dah hebat. Sekarang ni kamu nak pergi ke Madinah pula, nak pindah. Kami tak berizinkan. Dia ingat, orang Quraisy ingat, si Suhaib Ar-Rumi ni nak bawa kekayaan. Dia kata apa yang membolehkan, membenarkan kalaulah aku nak pergi berhijrah? Kalau aku bagi keseluruhan harta aku, kamu izinkan tak aku berhijrah? Jangan kejar aku lagi. Kata orang-orang yang muka tak tahu malu ni, padahal dia pergi Mekah tu, dia berniaga, usaha dia sendiri, tak ada kena-mengena pun. Tak malunya orang Quraisy ni, dia nak halang, dia guna alasan macam tu. Jadi bila Suhaib Ar-Rumi tawarkan harta dia, tak apalah, ambil lah barang-barang kat rumah aku, rumah pun tak kunci, ambil apa-apa saja yang kamu nak, semuanya milik kamu, tinggalkan aku nak hijrah, nak pergi Madinah. Maka orang-orang Quraisy ni setuju, maka ditinggalkanlah Suhaib Ar-Rumi. Semua orang keluar berhijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dan kita semua tahu dan faham dan masyhur kisah ini. Seorang saja, iaitu Saidina Umar Al-Khattab, dia sahaja yang keluar hijrah dalam keadaan terang-terang. Sebab tu Saidina Umar ni dia tegas
dan ada sikap radikal sikit dalam diri dia. Sebab itu bila dia diangkat menjadi Amirul Mukminin, para sahabat semua takut. Sebab apa? Sebab Umar ni garang. Umar ni dia orang yang tegas, kemudian susah nak bawa berbincang dengan Umar. Sebab apa? Umar ni tegas dalam agama. Jadi orang takut dengan Umar ni. Berbalik pada tadi, kisah tadi, bila Umar nak pergi hijrah, orang lain semua keluar berhijrah. Umar pergi hijrah dalam keadaan dia buat pengumuman. Dia kata apa? Siapa-siapa saja yang nak isteri dia menjadi balu dan anak-anak dia menjadi yatim piatu, tunggu aku dekat jalan sekian-sekian. Sebab aku akan lalu kat jalan sekian-sekian nak pergi ke Madinah. Ini baru betul ayahanda. Ini baru betul ayahanda yang mutlak. Sebab apa? Dia tak bawa geng pun. Beza dengan orang nak tunjuk ganas dia dengan baju fit dia, dengan gambar la ilaha illallah belakang dia, dengan rantai dia, lepas tu pergi serang orang. Yang baru-baru ni kita tengok tular, orang pergi apa? Orang nak meniaga pun dia tak bagi nak meniaga. Nanti dia panggil lah kawan-kawan akulah, budak-budak akulah. Itu ganas, apa? Gangster, hebat, nampak garang tapi tak beriman. Ini Saidina Umar ni bukan je garang saja tapi beriman. Barulah ada kualiti. Ini nampak je gagah tapi masjid tak pergi, solat tak pergi. Nak memperjuangkan Islam bukan main. Orang hina Islam habis semua pergi berhimpun, tapi semayang solat jemaah pun susah. Solat jemaah pun susah. Itu sekadarnya dulu. Kemudian apabila kita tengok Umar pergi ni, Umar pergi dalam keadaan terbuka. Umar ni memang masyhur. Bila kita tengok Rasulullah lepas dia dah masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, kita ni kan dalam ajaran yang benar. Nabi kata, ya. Jom. Umar dengan Saidina Hamzah, ramai-ramai, 2 kumpulan pergi keliling Mekah. Masa tu tak ada siapa pun berani. Siapa nak ganggu Umar dengan Hamzah? Tak ada siapa pun berani. Sebab apa? Umar ni nanti bila pembukaan kota Mekah, berhala yang ada dekat atas tu, Umar macam ni je. Bayangkan Kaabah tu, nak cerita fizikal Umar ni, Umar pergi kaih dengan tangan saja. Nak cerita gagahnya Umar, Saidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kita akan tengok lagi insya-Allah hari ini, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang Islam dah keluar dulu berhijrah, Nabi tak keluar lagi. Sebab apa? Nabi belum menerima arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila nampak keadaan ini, orang-orang Quraisy mereka bermesyuarat. Pemimpin-pemimpin Mekah, siapa dia? Ini kepala-kepala Samsing di Mekah, Abu Jahal, Nadar bin Haris, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Utbah. Itu nama-nama yang masyhur. Nama-nama ketua-ketua yang paling menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti jangan pula kita bagi nama tu nampak nama macam Arab sikit, nama macam bagus. Kita namakan Umayyah Al-Khalaf. Kita namakan nampak hebat, namakan anak pula tu dengan Nadir. Nadir Al-Haris. Kita kena ingat tu, nak bagi nama kena bagi nama yang Allah suka. Sebab itu Saidina Abu Bakar, Saidina Umar ada anak. Dia namakan anak dia apa? Abu Bakar namakan anak dia Abdullah, Umar pun namakan anak dia Abdullah. Sebab apa? Sebab itu nama kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Allah cukup suka dengan nama Abdullah dan juga nama Abdul Rahman. Abdullah dengan Abdul Rahman. Kita dah tak pakai dah nama Abdullah ni. Tahun 2002 dah tak ada dah orang nama Abdullah. Lahir anak tu kat sekolah panggil nama Abdullah, jarang orang akan orang akan nama Denia Kristina Susila. Dia ada 3 rangkai. Saya tengok sampai anak-anak ni pun ada video, saya tengok memang ada pun. Dia stres nak tulis tu. Mak dia rakam, dia kata, "Kenapa ni, Dek?" Dia kata, "Susahlah nama panjang ni. Susah." Dia ingat benda tu lawak. Anak dia sampai tertekan. Dia ingat benda tu lawak, dia nak tularkan, dia ingat seronok. Tapi orang semua tak suka. Sebab apa? Anak tu dia punya keperitan, dia nak menulis nama anak dia tu macam-macam. Kadang si mak tu pun lupa nama anak dia. Cucu pun dah 5-6 tahun pun lupa nak panggil anak dia apa. Lelas sekali panggil mat dia.
Jadi nak panggil, nak namakan anak ni, mestilah satunya maksudnya baik, dan kalau boleh gunalah nama-nama yang Allah suka. Sebab tu Nabi SAW bagi nama yang terbaik kepada anak dia. Siapa dia? Ibrahim. Rasul selepas Nabi Muhammad SAW, siapa yang terbaik? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi namakan anak dia Ibrahim. Nampak? Dekat situ penggunaan nama. Macam tu jugalah kalau kita nak nama anak Maryam. Sampai sekarang tak boleh jumpa nama orang nama Maryam. Kalau panggil Maryam, orang panggil nama mak kau ke? Tak, itu nama saya, Maryam tu. Jadi ni ingat nama mak dia, tak apa nama nenek dia. Sebab apa? Nama tu dah orang dah tak guna dah. Dah tak guna dan tak pakai. Sebab apa? Sedangkan Maryam itu adalah penghulu wanita yang dalam syurga nanti. Okey, kita akan tengok balik. Apabila orang-orang Quraisy mereka berbincang di Darun Nadwah, kepala-kepala musyrikin ni, dia berbincang, dia kata apa yang kita nak buat dengan Muhammad ini? Dia dah keluar dah, orang Islam dah keluar. Ni nanti Muhammad ni pasti akan keluar juga ni. Dah orang Islam dah semakin berkurangan dah. Dia kata apa? Orang bagi cadangan. Kita tangkap Muhammad, kemudian kita penjarakan dia tu. Tak boleh, sebab apa? Bani Hashim, keluarga Nabi, Bani Hashim, walaupun dia bukan Islam, sebilangannya, mereka takkan duduk saja. Sebab orang Arab ni, dia sangat kuat kabilah dia. Jadi, bila nak tangkap, tak boleh. Bani Hashim takkan duduk saja. Pasti mereka akan menuntut bela. Kalau macam tu, kita usir dia. Usir pun lagi tak boleh. Sama je macam kita bagi Nabi pergi Madinah. Tak boleh. Ini semua tak boleh pakai ni, idea ni. Jadi, kemudian Abu Jahal ni bangun. Dia kata kita bunuh Muhammad. Nak bunuh Muhammad pun tak boleh. Mesti orang akan datang menuntut bela. Kemudian Iblis mencadangkan, Iblis yang ketika itu berupa dengan lelaki tua, sebab dia nak masuk dalam mesyuarat itu juga. Dia masuk dalam mesyuarat itu juga. Orang tanya, kamu daripada mana ni? Saya tak kenal pun. Oh, saya daripada Najd. Dan saya nak ikut serta dalam perbincangan ini supaya saya boleh bagi buah fikiran yang bermanfaat buat kamu. Lalu Iblis kata, tak apa. Bunuh dia, tapi jangan bunuh seorang. Sebab apa? Nanti seorang itu, Bani Hashim mesti akan menuntut bela perang dengan orang itu. Semua orang daripada kabilah-kabilah kumpulkan kekuatan ahli-ahli, pemuda-pemuda yang gagah, dan kita bunuh semua orang, mestilah membenamkan senjata ke tubuh Muhammad. Jadi Bani Hashim tak boleh nak tuntut bela. Sebab apa? Ramai. Takkan nak perang ramai-ramai. Tak boleh nak perang ramai. Mungkin kita perlu hanya membayar diat saja. Sebab maksudnya diat ni tebusan saja. Jadi duit tebusan dapat diberi. Jadi dia orang tak akan berlaku pertumpahan darah dan tak dapat nak menuntut bela. Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi berhijrah malam itu. Perancangan Quraisy pun malam tu juga mereka dah keluar, dah kepung rumah Nabi. Kemudian sebelum Nabi nak berhijrah, Nabi nak keluar, dalam rumah Nabi, Ali tiba-tiba duduk rumah Nabi pula. Nanti kita akan tengok nanti dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wasiatkan apa kepada Ali? Wahai Ali, dekat rumah ni ada satu sudut rumah Nabi ada timbunan harta orang-orang Mekah. Nampak tak? Bila kita dengar, Nabi amanahkan letak ke rumah Nabi. Dalam keadaan dia orang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi nak letak jam tangan, nak letak cincin, nak curi barang mak curi barang suami curi barang isteri, nak letak barang rumah ni kat rumah sendiri pun tak selamat. Jadi nak bagi kat mana? Rumah yang paling selamat adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tak malunya mereka menentang Nabi, tapi dalam bab-bab percaya ni bagi ke Nabi. Bagi harta mereka ke Nabi supaya Nabi simpan. Jadi Rasulullah wasiatkan kepada Ali bin Abi Talib, wahai Ali, ni ada harta, nanti kamu agih-agihkanlah kepada orang-orang pemilik-pemilik dia. Sepeninggalan aku nanti, kamu bagikanlah kepada fulan bin fulan, fulan bin fulan. Jadi bila Rasulullah nak keluar ni macam mana? Rasulullah nak keluar ni macam mana? 7.30 saya berhenti ke atau macam mana? Terus. Okey. Kemudian bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak keluar, rumah dah kena kepung dah ni. Abu Jahal kata masa tu, dia kata apa? Habislah Muhammad. Hari ini Islam akan terkubur.
Muhammad akan kena bunuh. Dia keliling depan rumah Muhammad tu, memang dia dah confirm dah malam ni Muhammad matilah. Sebab apa? Dah semua dah keliling rumah dan dia tengok pula dekat-dekat lubang rumah tu dia nampak Rasulullah memang tengah baring. Padahal masa tu Saidina Ali yang tengah baring dekat situ. Rasulullah arahkan, wahai Ali, baring. Kamu tidak akan diapa-apakan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah nak keluar. Nak keluar macam mana ni? Kalau kita suruhlah Nabi minta kepada Allah doa, turun burak, selesai. Tak payah nak pergi gua Tur, tak payah nak pergi tukar jalan, nak kena berhadapan macam-macam. Nabi boleh berdoa, minta Allah turun burak ke, apa-apa sajalah bantuan, minta tentera daripada langit pergi perang dengan hapuskan orang-orang yang berada di luar. Nabi keluar daripada pintu hadapan. Nabi membacakan daripada suratul Yasin. Yasin sampailah ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Boleh tengok maksudnya nanti. Ya Allah, jadikanlah penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Bila Nabi keluar, semuanya long line. Semuanya long line seolah-olah dah tak ada kekuatan, mereka ditidurkan. Nabi lalu di hadapan mereka. Nabi tengok muka-muka orang yang nak membunuh Nabi. Nabi tahu tujuan mereka datang itu untuk membunuh. Nabi lihat muka seorang-seorang dan Nabi kenal. Kerana Nabi duduk di Mekah. Nabi orang Mekah dan Nabi kenal orang-orang tu dan muka-muka masing-masing. Dan ada yang hartanya berada di rumah Nabi. Yang nak bunuh tu, harta dia ada Nabi simpan dalam rumah Nabi pun nak bunuh. Orang jahat ni dia tahu dia jahat. Dia mesti tahu dia jahat. Dia tahu yang aku ni menganiaya Muhammad ini. Sebab apa? Muhammad ni Al-Amin. Sebelum Nabi sebarkan Islam, masyhur Nabi ini dengan Al-Amin. Satu Mekah tahu Muhammad ini Al-Amin. Sampaikan peristiwa Hajarul Aswad pun, masa tu belum jadi lagi Nabi, orang semua suka dengan Nabi kalau Nabi yang buat keputusan. Tapi bila Nabi sebarkan Islam, mereka tentang. Mereka tentang. Apa yang Nabi buat? Kalau kita buat apa? Lempang seorang-seorang. Lempang dia, nak bunuh aku tendang ke apa, ke cabut ke kepala dia, londehkan seluar ke dia, nanti dia bangun, dia malu. Nabi tak buat pun macam tu. Apa yang Nabi buat? Nabi ambil sedikit pasir. Bukan Nabi nak menghinakan saudara tu. Nabi nak bagi tahu, tadi Muhammad lalu di hadapan kamu. Tapi Muhammad tak mengapa-apakan kamu. Inilah satu akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang dah tak ada dah. Kemuncak kemuliaan akhlak. Apa dia? Kita tengok apa dia perkara yang baik. Tolong orang, baik. Tolong ibu bapa, baik. Apa lagi baik? Tolong orang yang tak ada kena-mena dengan kita pun baik juga. Apa lagi kebaikan yang kita rasa ada dalam hidup ni? Tolong orang susah, baik. Apa lagi? Infak masjid pun baik juga. Apa lagi? Kemuncak akhlak yang kita dah tak wujud dah akhlak ini ada, insya-Allah ada, adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini susah. Kita boleh tolong orang, tapi kalau orang tu banyak naya kita, dia memang naya kita. Buat mulut tentang kita, kita nampak dia accident ke, terjatuh ke, ataupun geram, kita takkan tolong dia. Sebab apa? Macam dah ada bukti dah pun, takkan kita buat, takkan kita tolong dia. Tapi Rasulullah nak ajar kita akhlak Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan. Buahnya bila? Buahnya apabila tahun 8 Hijrah nanti Nabi membuka kota Mekah dalam keadaan Nabi membawa bala tentera, bukan nak berperang, untuk menjamin keselamatan Nabi dengan umat Islam untuk pembukaan kota Mekah. Semua orang masuk Islam. Itulah buah dia. Tapi dakwah jenis ini perlukan kesabaran yang panjang dan lama. Barulah dia akan membuahkan hasil. Dan malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha adzina li bil hijrah." Wahai Abu Bakar, Allah dah izinkan aku hijrah. Berjujuran menangis Abu Bakar, "Ahsubata ya Rasulullah, boleh tak aku nak temankan kamu?" Abu Bakar tak payah minta izin, memang Nabi nak bawa pun Abu Bakar. Jom Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dah sediakan unta, 2 ekor unta yang terbaik untuk tawarkan kepada Nabi keluar berhijrah. Tapi Nabi tak ambil. Nabi nak terima dengan bayaran. Nabi tak nak terima dengan orang nak tolong kita
kan, nak bagi kita gerai, ambillah ni, mulakan berniaga. Tak, saya nak dengan bayaran. Kalau kita, terima kasih, ambil gerai itu dulu. Rasulullah ajar kita maruah dan juga cara orang Islam adalah walaupun orang tu memberi, tapi kita mestilah membalaskan dengan sesuatu. Jadi Nabi ambil dengan sejumlah wang. Jadi Quraisy masa tu dah mula menjejak Nabi. Apabila mereka bangun pagi itu, orang yang lalu dekat depan rumah Nabi, dia kata, kamu buat apa ni? Muhammad dah pergi dah, berhijrah, dah keluar dah. Mereka menawarkan 100 ekor unta untuk siapa-siapa saja yang dapat menangkap Muhammad, hidup ataupun mati. 100 ekor unta dapat Muhammad ataupun hidup ataupun mati. Dan di kalangan pemimpin Mekah ada yang menawarkan, iaitu penjejak yang pakar, kufatur athar, iaitu penjejak yang mahir. Maksud dia bila orang pergi masuk padang pasir ni kan luas, dia mahir, dia tahu ni kalau tapak kaki ni, kalau padang pasir tu dalam bentuk yang macam ni, angin bertiup ke arah mana, dia tahu. Jadi diupahlah penjejak ini, sampailah penjejak ni kata, tu nampak dah pergi ke Gua Thur. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW tak guna jalan yang biasa. Macam kita nak pergi Seremban, ikut LBJ Labu Sedayan baru Seremban. Rasulullah SAW tak ikut jalan yang biasa. Nabi ikut arah selatan. Maksudnya Nabi menuju ke arah Yaman, tak terus ke Madinah. Nabi ikut jalan belakang. Sebagai contoh, tadi saya bagi contoh nak pergi Seremban. Kalau Rasulullah nak pergi Seremban, maksud Nabi ikut jalan lain. Nabi turun dulu Segamat Nabi pusing, ikut jalan dalam, barulah pergi Seremban. Jadi Rasulullah ikut jalan yang berbeza. Tapi penjejak ni punyalah hebat. Dia tahu Rasulullah duduk dekat Gua Thur. Gua Thur ni tak dalam pun macam gua kita dekat Malaysia. Gua Tempurung, Gua Kelam, boleh masuk, boleh buat padang bola dalam tu. Gua Thur ni dia kecil saja, masuk, muat 2-3 orang, kemudian selesai. Maksudnya 3 orang dah penuh dah. Jadi bila duduk dalam Gua Thur tu, penjejak tu kata dekat atas. Menteri-menteri Mekah, Abu Jahal kata apa? Ni macam mana ni? Kita nak naik ke tak nak ni? Okey, kita naik. Naik sampai atas, bila kata, mana Muhammad? Dalam ni Muhammad. Dalam ni Muhammad, dia kata, mana mungkin Muhammad ada dekat dalam ni? Sedangkan ada sarang laba-laba. Macam mana Muhammad masuk tanpa merosakkan sarang laba-laba? Kemudian, masa tu Abu Bakar nampak dah kaki. Kalaulah seorang saja pemimpin Mekah tunduk, semua buat peace. Nabi dengan Abu Bakar, peace. Nak lari mana? Dah tak boleh nak lari dah. Buat peace je lah, peace. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Lau anna ahadukum yandilu ila qadamaihi ra'ahana." Kalau seorang je tunduk ni, habislah, nampaklah kita ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ma dhannuka bithnain, Allahu salis." Adakah kamu menyangka kita berdua sedangkan Allah bersama dengan kita? Maka tak ada pun siapa-siapa pemimpin Mekah di situ diilhamkan untuk tunduk. Tak ada siapa pun terfikir, tunduk je lah. Tak payahlah nak masuk sarang laba-laba atau apa, tunduk je tengok. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dengan Abu Bakar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat kerana mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menuju duduk di dalam gua tu selama 3 hari, kemudian menuju ke Madinah melalui pesisiran pantai. Bukanlah pesisiran pantai, maksudnya jalan tu dekat dengan pantai Laut Merah menuju ke atas, ke utara untuk pergi ke Madinah. Dalam tempoh perjalanan Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kisah-kisah indah, antaranya kisah dengan Ummu Ma'bad, dengan Abu Ma'bad, dan kita akan bincang secara terperinci nanti insya-Allah. Apa yang kita dapat hari ini adalah perjalanan sirah Nabi. Bukanlah Nabi berhijrah dalam keadaan sukaria, buat kenduri, doa selamat nak berhijrah, packing barang, rack barang, hantar dengan Lala Move ke, nak hantar barang, lori ke. Tak, bukan macam tu. Sehelai sepinggang, tinggalkan kekayaan, tinggalkan pekerjaan yang ada hari ini. Kalau orang tu kerja custom, tinggalkan kerja dia, pergi ke Madinah, tinggalkan rumah yang dah habis bayar, tinggalkan kereta, hanya kerana ingin menyelamatkan agama mereka, iaitu Islam. Itulah
Itulah yang kita perlu fahami konsep hijrah. Kita pun macam tu juga. Kalau kita duduk di satu-satu tempat, bukanlah kita perlu berpindah. Kalau kita duduk di kalangan orang-orang yang kita rasa susahlah nak pergi sembahyang ke, susahlah nak buat baik ke, tinggalkan, berhijrah. Kita dah usaha dah nak ubah dah kawan tu, tapi dia tak nak juga, kita hijrah, buat perkara yang kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kebaikan. InsyaAllah kita akan bersama lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Kita akan tengok perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru mendengar sedikit kisah Nabi, dah mula dah cinta terhadap Nabi, dah mula dah rasa kasihan dengan Nabi, dah rasa rindu dah dengan Nabi. Begini rupanya Nabi kita. InsyaAllah kita akan tengok dalam pertemuan seterusnya kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu. Bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan akhirat. Jangan sibukkan kami dengan urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah sakaratul maut kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman syurga. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan berikan buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami, ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab. Dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.